Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sekarang bersama dengan saya Adil Hidayat di rancangan Internet dan Anda. Di mana dalam rancangan ini kita akan bincangkan topik-topik berkaitan dengan internet di negara kita ni. Jadi kita dah bersiaran selama 3 episod, selama 3 minggu lah. Jadi pada episod-episod yang lalu kita bincangkan tentang kenapa internet dalam rumah lemah. Lepas tu pada episod minggu lalu kita bincangkan tentang jenis-jenis sambungan internet yang ada dalam negara kita ni kan. Jadi topik perbincangan kita pada malam ni adalah tentang panggilan suara dan dia punya relevannya pada tahun 2022 ni. Jadi seperti biasa, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan ataupun komen, silalah tulis di ruangan chat. InsyaAllah kita akan cuba untuk nak menjawab soalan-soalan anda. Jadi, untuk nak membincangkan topik pada malam ni, bersama dengan saya adalah Tuan Nur... minta maaf tengok tiba-tiba kita baru duduk bersembang lagi. Tak apa. Aduh, ya Allahu Akbar. Tuan Nur Azman Sulaiman daripada Kumpulan Strategi Celcom Axiata Berhad. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Adil. Okay. So saya perkenalkan diri saya dulu. Boleh Tuan. So first, pertama kali sebelum saya start, Cik Adil, saya cuma nak cakap yang kita ni bersantai lah. Betul. So mungkin sepanjang saya berbincang dengan Cik Adil, mungkin ada perkataan yang saya campur dengan English ke apa, sebab term-term dia kadang-kadang technical term ni ada yang dalam bahasa Inggeris kan. So harap maaf lah terlebih dahulu kepada Cik Adil dan juga kepada pendengar di sana. So mungkin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Azman bin Sulaiman. You can call me Azman lah, boleh panggil saya Azman. Saya dah bekerja atau berada dalam bidang telekomunikasi ni dah lebih 25 tahun. Lama lah. Memang lama. Inilah pendek katanya orang yang perlu ditanya sekali lagi. Lebih 25 tahun dan dalam syarikat Celcom lah. So lebih 25 tahun lah saya dah bekerja dengan Celcom. Dan sekitar 25 tahun tu saya dah lalui macam-macam lah dalam industri telekomunikasi ni. So kita dah lalui 2G, 3G, 4G dan akan datang 5G. Betul. So ialah macam-macam yang telah saya lihat dan macam-macam telah saya lalui lah. So pada hari ini insya-Allah dengan pengalaman saya selama 25 tahun ni saya akan cuba saya upayalah sebaik mana untuk menjawab soalan-soalan. Insya-Allah boleh. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah dia, kita dah jumpa orang yang tepat untuk nak menjawab ke semua soalan-soalan. Jadi terutamanya malam ni kita akan bincangkan topik tentang panggilan suara kan. InsyaAllah ya. Okey, jadi berbalik pada topik kita pada malam ni. Bila kita bercakap tentang panggilan suara, maka itu merupakan salah satu medium komunikasi lah kan. Jadi bila kita bercakap tentang komunikasi, maka kita tak boleh nak lari lah daripada bercakap tentang internet. Jadi bila kita bercakap tentang internet sebagai salah satu medium untuk komunikasi, maka sudah semestinya kita tahulah orang kata apa, salah satu isu internet dekat negara kita ni ataupun salah satu benda yang penting kat dalam negara kita ni adalah dari inisiatif jendela itu sendiri. Okey, jadi sebagai soalan pertama ni lah, saya nak tanya sebagai soalan permulaan. Kalau boleh tak tuan tolong terangkan pada penonton-penonton kita, apakah inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak Celcom lah sebagai orang kata apa, syarikat yang memberikan perkhidmatan dalam telekomunikasi ini untuk nak merealisasikan aspirasi jendela ni? Baik, Cik Lee, terima kasih atas soalan tu. Pertama kali saya nak, mungkin tak ramai yang tahulah yang Celcom Axiata ni sebenarnya antara syarikat telekomunikasi pertama di Malaysia. So dia telah ditubuhkan pada tahun 1988. Okey. So dah 34 tahun dah beroperasi di industri telekomunikasi ini. Dan selama 34 tahun tu Celcom memang sentiasa committed dan sentiasa membelanjakan atau menjana perkembangan rangkaian kami itulah ya. So sentiasa kami mengembangkan rangkaian untuk 3 tujuan dia. Satu, untuk meluaskan liputan rangkaian. Nombor 2, untuk mengoptimumkan rangkaian itu. Iaitu untuk menambah baikkan kualiti rangkaian. Dan nombor 3, untuk memperkenalkan teknologi baru, servis baru, ciri-ciri baru, features baru. So pendek kata, memang Celcom selama 34 tahun kita beroperasi, kita memang sentiasa cuba menambah baikkan dan melabur dan menjana rangkaian ini supaya sentiasa bertambah baik ya. So to link back ataupun untuk kaitkan balik kepada jendela. Jendela matlamat dia I think akhirnya bila kita bercakap tentang 4G ialah untuk memperluaskan liputan 4G ya. So selari dengan matlamat itu, misi kita untuk menambahbaikkan rangkaian Celcom sentiasa daripada dulu sampai sekarang ialah seperti saya cakap, salah satunya ialah
meluaskan liputan. So selaras dengan matlamat jendela itu itself. Okey. Jadi kalau boleh saya tanya sikit, saya rasa mesti ramai juga penonton nak tahu kan. Saya perasan kalau dulu dia dikata berdasarkan laporan dia kata Celcom merupakan salah satu yang pada awal memberikan perkhidmatan dari segi seluler dan sebagainya dan merupakan coverage yang agak besar. Memang saya selalu nampak iklan yang kata di sini wilayah Celcom kan. Ya, betul. Okey. Lepas tu saya pun tertarik juga 34 tahun tempohnya. Ya, betul. Maksudnya daripada pendek katanya Celcom dah melalui peredaran zaman dan juga dah melalui ke semua perubahan teknologi dan sebagainya kan. Macam-macam yang berlaku dalam masa 34 tahun. Betul. Kalau tak silap saya dulu yang antara servis pertama tu pada yang ART 900 yang nombor 011 ke 010. 010. Ya. Antara yang paling awal tu kata. Okeylah kata. Perkhidmatan analog. Perkhidmatan analog sebelum masuk ke era digital. Betul. Betul. Jadi baguslah kalau kita tengok bermula daripada analog ke digital dan sampai ke sekarang zaman internet kan. Betul. Okey, jadi bila kita tengok macam tu dengan 30 tahun lebih dalam industri ni kan, saya nak tanyalah pandangan tuan kan. Berdasarkan apa yang tuan tengok sekarang ni, berdasarkan daripada segi trend dan perubahan teknologi dan sebagainya, apa pandangan tuan terhadap servis panggilan suara ni? Adakah dia masih lagi relevan pada tahun 2022 ni atau dan adakah dia akan kekal relevan untuk tahun-tahun seterusnya? Okey, baik. So pada pendapat saya kan, panggilan suara ni masih relevan jawapan pendeknya ya, masih relevan. Kenapa saya cakap begitu? Kalau kita tengok perbandingan 20-30 tahun yang lepas kan, seperti mana saya cakap, saya pun berada dalam industri ni dah lama. Mula-mula saya berkecimpung dalam industri ni memang fokus teras bila kita membina rangkaian ialah untuk cater ataupun untuk memberi perkhidmatan suara. That's the main service lah, ataupun core service lah orang kata kan. Tetapi benda tu dah berubah lah. As time goes by atau masa berlalu, perubahan tu ialah dia dah shift kepada data lah. I think semua orang sedia maklum. Sekarang ni the main service ataupun servis utama ialah data. Tetapi walaupun begitu, walaupun kalau kita bandingkan dengan dia ada peralihan dari segi servis mana yang lebih utama. Pada pendapat saya, walaupun voice ataupun panggilan suara tu dah jadi nombor 2 atau penting compared to data. Tapi tetap penting, tetap relevan. Lagi-lagi dengan pandemik COVID-19 yang baru-baru ni berlaku kan. Disebabkan COVID-19, kita dah tak boleh bersemuka sangat kan. Betul. Especially bila MCO. Betul. Everyone setiap orang kena duduk di rumah, kena bekerja di rumah, berniaga secara online, dan secara tak langsung membuat banyak panggilan. Betul. Daripada bersemuka So dengan keadaan new normal ni, panggilan suara semakin relevan juga. Kembali relevan ataupun dia punya the right word is kembali relevan. Kembali relevan. Ya. Okey, jadi maksudnya cuma mungkin teknologi yang dipakai itu berbeza lah sikit. Kalau macam tadi tuan kata dia bermula dengan analog, sekarang ni semua benda dah ke arah digital kan. Tapi betul jugalah. Jadi kalau nak ikutkan apa yang tuan cakap tu, saya memang bersetuju betul lah dengan pandangan tuan tu kan. Sebab saya rasa memang panggilan suara ni memang akan kekal relevan kok macam mana sekalipun. Kita tengok macam ni sudahlah. Semaju mana teknologi tu, kita duk pakai email ke, kita pakai WhatsApp dan sebagainya, kalau orang tu tak faham apa yang kita cakap, lalah kita akan call dia balik kan. Betul. Paling senang kita akan balik kepada benda yang paling asas, itu kita akan call. Dan satu lagi satu untuk lebih jelas kan, macam tu kita nak lebih jelas, kadang-kadang kalau kita email benda tu tak keluar kan makna apa yang kita nak sampaikan. Satu lagi, nombor 2 is lebih rapat ataupun lebih mesra. Betul. Especially when bila kita call saudara mara, kawan, tak sama dengan just texting ataupun email kan. Tak sama dengan bercakap. Tak sama. Sama macam mak saya lah. Kalau saya tak call dia akan persoalkan. Kenapa tak call ni? Yelah. Dia tak sama. Tambahan pula, jadi mak saya ni jenis memang sangat-sangat old school. Dia tak ada email, tak ada WhatsApp, tak ada SMS, tak ada apa langsung. Memang call semata-mata. Jadi itulah dia. Okey, jadi bila kita bercakap dari segi relevannya panggilan suara ni, maksudnya servis panggilan suara ni kekal relevan tanpa mengira teknologi kan. Jadi ini membawa saya kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadi apabila servis tu kekal relevan, macam tuan kata tadi, dia penting lah, terutamanya zaman pandemik, semua orang nak call dan sebagainya kan. Jadi sebagai penyedia perkhidmatan, ni soalan yang best ni. Saya nak tanya, boleh tak kalau tuan kongsikanlah dengan penonton-penonton kita, apakah dia cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna? Ni kita mula dengan pengguna dulu. Apabila mereka nak menggunakan servis panggilan suara ni, ataupun yang lagi mudah kita sebut voice call lah kan, nak bagi senang faham. Lepas tu, dan apa juga yang dilakukan oleh pihak Celcom untuk membantu mereka dalam menghadapi cabaran-cabaran tu?
Okey, Adil, sebelum saya berbincang pasal cabaran tu, ingin saya backtrack sikit ataupun cerita pasal jenis-jenis panggilan suara kan, supaya then kita boleh discuss pasal cabaran dia. So panggilan suara ni pada saya terbagi kepada dua lah. Satu panggilan suara melalui rangkaian tetap, panggilan suara melalui rangkaian mudah alih. Tapi hari ini saya ingat saya akan fokus on mudah alih lah, sebab saya berada dalam mobile operator. So cakap pasal rangkaian suara dalam mudah alih, dia sebab kita kalau kita start daripada dulu, mula-mula kalau rangkaian panggilan suara melalui 2G dan 3G, kita panggil panggilan suara litar switch or circuit switch. So then kita beransur kepada panggilan suara di atas 4G ataupun lebih dikenali dengan voice over LTE. Betul. Right? So bercakap pasal panggilan suara tu dia evolve lah, dia makin berkembang mengikut teknologi. Kalau yang tuan kata tadi panggilan suara tetap tu, yang itu kita bercakap pasal yang line telefon tetap kat rumah tu kan? Betul. Yang itu okey. So hari ni saya tak bincangkan part tu, kita bincangkan more yang on mudah alih lah, on selular lah. So going back atau patah balik kepada voltage, voice over LTE ataupun panggilan suara atas 4G. Mungkin orang di luar sana pun tak tahu yang tadi saya cakap 2G, 3G dan 4G kan, panggilan suara atas 2G dan 2G. So sebelum ni kebanyakan panggilan suara di rangkaian Celcom berlaku atau dibawa oleh rangkaian 3G. Tetapi baru-baru ni sebahagian daripada aktiviti jendela ialah menutup rangkaian 3G. Mungkin ramai yang tak tahu atau mungkin ada yang tahu. Memang rangkaian 3G hampir tutup. Hampir tutup. I think kebanyakan rangkaian 3G di seluruh negara telah ditutup lah. Dan mungkin orang tanya kenapa kan? Sebab itu rangkaian membawa voice lah, membawa panggilan suara. Sebabkan kita nak menggunakan pakai spektrum yang kita pakai di 3G itu untuk 4G, supaya kita boleh menambah baikkan data servis lah, ataupun servis data, perkhidmatan data. So itu antara cara-cara kita untuk menambah baikkan servis data. So kita akan tutup 3G. So semua trafik panggilan suara akan sama ada pergi ke 2G ataupun pergi ke 4G. Oleh kerana itu 4G suara on 4G itu sangat penting. Sebab kalau kita bandingkan 4G dengan 2G, 2G teknologi lama, 4G teknologi baru. Sewajarnya teknologi barulah yang mendapat tempat untuk kehadapan. So seboleh-bolehnya, I think bukan saja Celcom tetapi semua rakan-rakan industri, kami semua kalau boleh hendak movekan ataupun alihkan trafik voice atau panggilan ni kepada 4G. So maknanya voltage lah. Jadi kalau nak ikutkan, maksudnya Celcom pun memberikan servis voltage jugalah. Beri, kami memberi. Kalau macam tu saya nak tanya juga, maksudnya servis untuk yang VoWiFi pun saya perasan ada juga kan? Untuk model-model tertentu? Ada. So ini panggilan voice yang lain kan, jenis voice over Wi-Fi. Lepas tu voice over OTT, maknanya atas aplikasi voice over OTT. Over the top application, macam WhatsApp. Boleh buat panggilan on WhatsApp, boleh buat panggilan on Telegram. Itu pun salah satu cara untuk membuat panggilan lah. So berbalik kepada soalan Cik Adil, cabaran. So, kenapa saya backtrack? Sebab saya nak berikan cabaran untuk voltage. Untuk voltage ada cabaran-cabarannya. Nombor satu, liputan. Ini cabaran ni sama dengan cabaran untuk pengguna. Pengguna tak dapat menggunakan voltage kalau tak ada liputan 4G. So again, kalau kita nak relate balik dengan jendela, jendela salah satu macam jendela ialah untuk membesarkan atau expand liputan. So di sini 4G untuk membesarkan liputan 4G kan. So supaya orang boleh pakai data services dan juga membuat panggilan voltage. Right. So Celcom itu satu cabaran, kita kena meluaskan liputan 4G sebesar mana yang boleh lah. Dan ini dianjurkan oleh jendela itself. Minta maaf tuan, saya kena potong tuan sekejap. Saya fahamkan kita ada video untuk ditunjukkan kepada para penonton sekejap. Tuan-tuan dan sekalian, mari kita saksikan video berikut.
Through our involvement in the 5G movement, we know everything is about to change for the better. With 5G's ability to transfer more information quicker and in a more stable manner, it starts with security. Malaysia's surveillance systems will have crystal clear 4K panoramic live feeds, equipped with cutting-edge facial recognition. And even traffic violation detection. 5G connectivity has the potential to transform the way we live entirely. As a key player in the Malaysian 5G movement, we're just doing our part for the betterment of the nation. Most importantly, we want a Malaysia where we can always assume the best. Through our involvement in the 5G movement, we know everything is about to change for the better. With 5G's ability to transfer more information quicker and in a more stable manner, it starts with security. Malaysia's surveillance systems will have crystal clear 4K panoramic live feeds, equipped with cutting-edge facial recognition. And even traffic violation detection. 5G connectivity has the potential to transform the way we live entirely. As a key player in the Malaysian 5G movement, we're just doing our part for the betterment of the nation. Most importantly, we want a Malaysia where we can always assume the best. Okey, itu adalah video yang sangat menarik. Saya memang suka iklan Celcom. Kalau tadi saya perasan, saya rasa video ni patut ditunjuk selalu tahu tak? Dia ada satu part tu di mana kan orang tu langgar kereta. Betul. Kalau kita sekarang kalau langgar kereta bergaduh, dia langgar kereta dalam iklan Celcom berpelukan. Dahsyat, memang menarik betul. Dia seronok sebab dia 5G kot. sebab dia 5G, sebab dia 5G. Aduh ya Allah, best. Tapi memang positif lah, memang bagus. Alhamdulillah. Okey, jadi kalau kita boleh berbalik sikit kepada tadi yang kata pasal isu cabaran pengguna tu lah sikit. Seterusnya tadi tuan kata yang isu berkaitan dengan rangkaian 4G apabila kata 3G tu ditutup kan. Saya dimaklumkan kita ada komen sikit. Okey, jadi jom kita baca komen daripada pengguna. Ya. Okey, daripada Tuan Jun Muhammad Zaid dia tanya, tapi kenapa lately ni internet rangkaian Celcom semakin teruk? Ada sebarang penjelasan dari pihak Celcom. Okey, tiap-tiap minggu kena. Daripada minggu pertama kena kepada MCMC, minggu kedua kena kepada DG dan minggu ketiga adalah lagi dalam Celcom. Okey tuan. Macam mana? Saya tak dapat mula sekali internet performance ataupun pencapaian sesuatu network tu kan, whether dia baik atau tak baik, dia bergantung pada di tempat mana. Betul. So saya tak pasti komplain ni adakah di setengah-setengah tempat ataupun secara merata atau secara meluas, menyeluruh kan. Kadang-kadang setengah tempat tu dia punya kualiti agak tidak memuaskan, mungkin kerana congestion, terlalu ramai pengguna Celcom di sesuatu tempat dan kita tak sempat untuk upgrade lah, kita tak sempat menambah baik, menaik tarafkan network di situ. Masalah terlalu popular. Mungkin salah satu itu satu mungkin satu sebab. Salah satu sebab mungkin liputan macam tadi. Betul. Mungkin kedudukan ataupun rumah seseorang tu berada di kawasan border ataupun sempadan rangkaian. Itu pun boleh menyebabkan servis yang tak berapa baik lah, sebab dia selalunya seperti mana kita tahu, kalau kita nak dapat servis yang baik kita kena dapat full bar, high bar. So ada berbagai sebab, tapi saya tentunya pihak Celcom akan selalunya kita akan mendapat komplain ni, akan cuba sedaya upaya untuk menambah baikkanlah rangkaian kami. Itulah biasanya saya nampak kadang-kadang aduan tu ada setengah aduan boleh diselesaikan dengan cepat, ada setengah aduan perlukan masa kan. Kadang-kadang banyak ada berbagai masalah lah untuk tak straightforward lah untuk. Kita ada satu lagi komen tuan. Okey, komen seterusnya.
Okay, daripada Tuan Zurin Mizan, dia kata kualiti panggilan affected by SIM card ke? Saya dah pakai SIM card Celcom yang sama lebih 6 tahun. Lately ni perasan line bar tak pernah full. Minta Encik Azman tolong okay. dia dah kawan kepala dah. Saya rasa pendapat saya lah dari pengalaman saya, kalau line bar tak full, bukan disebabkan oleh SIM card, itu memang sebabkan liputan di kawasan yang beliau berada lah. SIM card tu mungkin dia akan mempengaruhi services, perkhidmatan, contoh macam voltage. So itu mungkin jadi dia punya impact dia lah, sepatutnya kan? tak. So itu selalunya whether sama ada dia dapat full bar atau tak full bar, itu terpulang kepada satu mungkin peranti dia juga. Satu juga kedudukan lah, lokasi dia berada. Mungkin kat situ liputan memang tak berapa Maksudnya bagus. kalau menukar SIM card tu tidak akan membantu lah. Sepatutnya lah. Sebenarnya kalau nak cakap pasal liputan, hari tu pun saya duduk cakap sekali. Kan saya duduk kat Cyberjaya kan, dan saya merupakan pengguna Celcom yang tegar. Selalu cakap kat orang Celcom best. Tapi masalahnya saya pergi jalan kaki PMCMC, rumah saya satu bar. Ya ke? Okey. Tapi alhamdulillah masa nanti PM tepi ya. PM tepi kita PM dekat belakang bawah tu. InsyaAllah kita akan cuba InsyaAllah boleh. Tapi nasib itu saya kata itulah kegunaan di mana adanya voltage dengan juga VO Wi-Fi tu. Jadi benda tu banyak membantu bila yang kata isu dengan liputan tadi tu. Betul. Kalau VO Wi-Fi betul dia. Kalau VO Wi-Fi kalau tiada liputan 4G dan still boleh buat panggilan. Betul. Menggunakan signal Wi-Fi. Betul. Jadi itu antara yang memang sangat membantu lah sebab kalau sebelum dia ada tu jadi isu kan. Okey, tadi saya tanya Tuan berdasarkan orang kata apa, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna. Sekarang saya nak tanya pula cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak Celcom pula. Tadi Celcom. Tadi cabaran Celcom. Tadi cabaran pengguna untuk nak menggunakan servis. Okey. Ini cabaran yang dihadapi oleh pihak Celcom untuk memberikan perkhidmatan tu pula. Sebab kan kita tengok Celcom dah dekat 30 tahun lebih kan, daripada dulu bagi analog sampailah kata zaman digital kan. Jadi saya rasa mesti ramai orang juga nak tahu macam mana Celcom kekal untuk nak memenuhi keperluan kata permintaan untuk telekomunikasi ni selari dengan perubahan zaman, perubahan trend, perubahan teknologi tu. Okey, so tiada satu jawapan lah untuk soalan tu. Soalan tu sangat besar kan. Besar, betul. Berbagai benda yang Celcom kena lakukan. Pertama sekali, Celcom kena sentiasa berada di... Sekejap Tuan, minta maaf saya kena potong sikit. Rupanya kita ada komen lagi Tuan. Oh ya ke? Komen yang seterusnya daripada Encik Asrul Muzaffar Muhammad. Okey, Celcom kena fikir macam mana nak permudahkan penjelasan teknikal seperti punca signal lebah. Bagaimana network dirancang, apa yang mempengaruhi. Saya nampak separuh je. Saya rasa apa yang dia tulis tadi. Yang mempengaruhi signal. Okey. Kepada masyarakat luar bandar. Soalan yang berat ni Tuan. Ya, saya tahu. Komen. So soalannya Celcom macam mana nak permudahkan penjelasan teknikal. Betul. So dia kena ada platform lah kan, ada untuk berkomunikasi. So salah satu cara ialah untuk pengguna menghubungi Celcom ni mungkin melalui laman web Celcom ataupun through customer service kan, ada customer service kami lah. Menghubungi customer service dan mungkin customer service kita dapat membantu menyelesaikan masalah dan menerangkan tentang masalah yang dihadapi itulah. Betul. Sikit sebanyaklah. Sebenarnya kan saya rasa kalau mungkin Celcom boleh cubalah, saya bagi satu idea kan. Mungkin kalau boleh buat macam video tadi yang menarik di mana menerangkan macam contohnya kes-kes isu katakanlah signal kan. Kita faham nak buat tower tu bukan satu benda yang mudah. Macam kalau saya nak komplain, saya kata tempat rumah saya ni tak ada signal, dan bila kita komplain kita harap komplain tu diselesaikan dengan begitu cepat. Tapi bila kita bercakap dengan MCMC, kita bercakap dengan penyedia perkhidmatan, benda tu memakan masa yang lama. Kadang-kadang orang tak faham benda tu. Jadi betul lah macam apa yang Tuan tu cakap tadi kan. Kadang-kadang bila kita explain terlalu teknikal pun dia macam orang kata apa, orang anggap macam itu adalah sebagai satu alasan. Ya, betul. Tapi itulah kena ada platform, betul lah. Platform. So mungkin macam apa yang MCMC anjurkan, jendela sebenarnya mungkin platform untuk nak menerangkan balik telekomunikasi dengan pengguna dapat berhubung kan. Betul. Jadi at least kurang-kurangnya kita boleh terangkan apa isu-isu tu kan. Seperti mana rancangan ni lah. Seperti mana rancangan ni juga. Okey Tuan, nampaknya kita ada dalam beberapa minit saja lagi kan. Okey, jadi kalau tadi kita bercakap tentang cabaran yang dihadapi oleh Celcom kan. So macam mana Celcom tu mengharungi peredaran zaman dan teknologi ni? So Celcom harus
sentiasa mempelajari balik lah, sentiasa meningkatkan inovasinya, sentiasa mempelajari teknologi-teknologi baru lah. Sebab itulah yang akan membantu Celcom untuk berada di hadapan, untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah telekomunikasi yang dihadapi lah oleh masyarakat kan. So contohnya macam apa yang dilalui beberapa tahun ni 2G, 3G, 4G dan kemudian 5G. Bila dah ada 5G pula, berbagai-bagai Minta maaf tuan, saya kena potong lagi sekali. Saya dimaklumkan kita ada komen lagi tuan. Oh, ada lagi. Banyak komen dia bagi kat tuan ni. Okey. Daripada Puan Mastura Kamarudin, dia kata untuk 5G, Celcom ada fokus area tertentu ke? Oh, soalan dahsyat tuan. Jadi jawapan pendeknya tentunya ada. Celcom ada strategi 5G-nya yang tersendirilah. Tapi seperti mana 5G servis 5G yang dikeluarkan oleh negara-negara lain. Tumpuan utama untuk sekarang ni is EMBB lah. EMBB, which is the 5G service untuk rakyat umum lah, untuk umum. Dan kita akan fokus untuk enterprise. This 5G use cases lah yang kita akan tumpukan untuk enterprise, untuk private network. So tumpuan untuk masyarakat umum dulu guna pakai EMBB service, tapi later kita akan mengguna pakai atau menambahbaikkan lagi atau menghasilkan servis-servis use cases untuk enterprises dan untuk private network. Itu memang 5G punya kelebihan lah. Okey tuan, nampaknya kita masa pun dah suntuk, jadi saya rasa ada satu soalan yang terakhir lah kan. Ada lagi. Dia soalan saya. Tuan. Risau dah tuan. Tahu. Okey tuan. Saya dimaklumkan yang pihak Celcom dia ada buat macam satu pelaburan dalam rangkaian. Jadi boleh tak tuan terangkan secara secara mudah lah kepada penonton, pelaburan apakah yang dimaksudkan tu dan kenapa pelaburan ini dibuat? So setiap tahun seperti mana syarikat telekomunikasi yang lain, kita akan mengadakan banyak pelaburan lah untuk syarikat, right? Dan pelaburan utama di dalam syarikat telekomunikasi mana-mana pun ialah pelaburan untuk rangkaian. At least 70-80% of total pelaburan itu ialah untuk rangkaian. Besar. Memang jumlah yang kita allocate lah untuk network memang sangat besar. Dan dia seperti mana yang saya terangkan tadi, tujuannya lah untuk menambah baikkan kualiti rangkaian kami. Sebab rangkaian ni walaupun kita tiap-tiap tahun kita tambah baik, dia akan penuh balik. Dia macam ibarat pipe. Kita upgrade, tambah, dia penuh lagi. Tak pernah cukup kan. Lagi-lagi dengan COVID-19 ni, orang penggunaan dia naik mendadak. So itu satu. Nombor dua, ni inputan. So kita kena menambah baikkan inputan sentiasa. Kadang-kadang di luar, di dalam building. So itu semua memerlukan kos. So pelaburan untuk menambahkan liputan, mengoptimalkan kualiti, sama juga dengan soalan yang pertama tadi kan, itu aja, dan juga memperkenalkan teknologi baru. Tuan, nampaknya kita dah habis kesuntukan masa ni. Lagi sekali tuan, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi meluangkan masa malam ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi, banyak lagi kita nak sembang ni. Terima kasih Adil, terima kasih pihak bernama DMCMC kerana menjemput Celcom dan saya. Sama-sama tuan. Kalau minta maaf kalau penerangan saya tak mencukupi, saya rasa okey dah tu tuan. Alhamdulillah ni memang terbaik ni tuan. Antara orang yang paling banyak dapat komen daripada penonton tuan. Ya ke? Alright. Okey, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi saya berharap apa yang disampaikan pada malam ni mendatangkan manfaat kepada anda. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Dan sambil itu saya juga ingin nak mengajak anda untuk follow Facebook rasmi Bernama. Kami di studio ni ingin mengucapkan terima kasih kepada menonton dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Tu dia awal kita sebut Hari Raya. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.